Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashikin binti Jakamurat Bernu Matrik A168036. Pada hari ini dalam LMCR 1262 Literasi Maklumat, saya akan melakukan pembentangan tugasan laporan lawatan ke perpustakaan. Saya telah memilih untuk melawat ke perpustakaan Dar Al-Hikmah iaitu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan dan latar belakang Dar Al-Hikmah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan universiti Islam di Malaysia yang bakal menerajui umat Islam dalam semua bidang keilmuan. UIAM telah ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri yang keempat pada 12 hari bulan Januari 1982. UIM juga telah menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar yang telah meningkatkan orientasi global. UIM juga mempunyai sebuah perpustakaan iaitu di Gombak yang bernama Dar Al-Hikmah yang ditubuhkan pada tahun 1983. Dar Al-Hikmah merupakan perpustakaan yang menyediakan maklumat dan penyelidikan yang utama bagi pelajar di UIM dalam pelbagai kuliah ataupun fakulti. Visi perpustakaan Dar Al-Hikmah adalah perpustakaan dinamik untuk mencapai pengetahuan dan kebiasaan ummah. Seterusnya, misi pula ialah untuk memberikan sumber maklumat dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan komprehensif untuk menyokong keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan pelajar. Terdapat juga pelbagai koleksi yang disediakan, antaranya adalah bahan rujukan dari rujukan Islam, undang-undang, ekonomi dan pengurusan, bahasa Inggeris, bahasa Arab, perubatan, arkitek, engineer dalam peringkat sarjana dan sarjana muda. Perpustakaan ini juga mempunyai mesin peminjaman buku secara kendiri iaitu self-checkout machine untuk meminjam buku dan pemulangannya. Terdapat juga bahan bacaan bagi waktu riadah iaitu leisure reading, merupakan tambahan kemudahan yang disediakan oleh pegawai perpustakaan. Seterusnya, saya teruskan dengan carta organisasi. Perpustakaan Dar Al-Hikmah ini diketuai oleh Puan Sarifah Abdullah sebagai Ketua Pustakawan atau Pegawai Perpustakaan. Rajak di atas menunjukkan kaki tangan pustakawan tertinggi yang berkhidmat di Perpustakaan Dar Al-Hikmah. Terdapat seramai 219 orang jumlah kaki tangan yang bertugas sebagai pegawai perpustakaan di Dar Al-Hikmah. Seterusnya, saya teruskan dengan koleksi perpustakaan. Terdapat 10 koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan Dar Al-Hikmah. Yang pertama adalah koleksi am. Koleksi ini merupakan koleksi komprehensif iaitu teks monografik dan bacaan tambahan program akademik dan penyelidikan universiti. Koleksi ini terdapat pada tingkat 4 perpustakaan. Yang kedua adalah koleksi rujukan iaitu kamus, ensiklopedia, directory, biografi, bibliografi, indeks dan abstrak. Koleksi ini juga terdapat pada tingkat 2, 3 dan 4. Yang ketiga adalah koleksi akses terkawal. Antaranya terkandung tesis, laporan penyelidikan, koleksi bergambar, soalan peperiksaan, penerbitan rasmi dan penerbitan bersaiz kecil. Koleksi ini wujud pada setiap tingkat. Yang keempat adalah koleksi bersiri. Koleksi bersiri ini terkandung iaitu jurnal, majalah popular, berita harian dan terbitan surat khabar belakang, jurnal dan buku elektronik, jurnal undang-undang, laporan mahkamah dan direktori undang-undang. Yang kelima adalah koleksi khas. Ia merupakan tempat penyelidikan bahan rujukan yang unik untuk subjek yang khusus termasuk fakulti penerbitan, ekonomi Islam, undang-undang Islam, bahan kontroversi, manuskrip, arsip dan koleksi Ahmad Ibrahim. Koleksi ini wujud pada tingkat 1. Seterusnya, yang keenam adalah koleksi elektronik. Ia merupakan bahan maklumat yang boleh diakses menggunakan komputer sendiri melalui internet iaitu CD-ROM, e-journal, laman sesawang,
pangkalan data dalaman, pangkalan data dalam talian dan bahan digital. Seterusnya yang ketujuh adalah koleksi bacaan ringan, iaitu merupakan bahan bacaan fiksyen, terlaris, motivasi, hobi dan juga kraf. Keistimewaan pinjaman untuk bahan-bahan ini sama dengan koleksi yang umum. Seterusnya, yang ke-8 adalah koleksi cendekiawan Muslim. Ia menyediakan rujukan pengajian Islam yang eksklusif dan komprehensif dalam mendisiplin pelajar menggunakan bahasa Inggeris dan Arab sebagai bahasa penghantar. Yang ke-9 adalah koleksi yang boleh dilayari. Koleksi yang boleh dilayari adalah koleksi browsable, multimedia, koleksi tesis browsable, ruang pengisian komputer riba, bilik seminar, auditorium dan bilik serbaguna. Yang ke-10 adalah koleksi undang-undang. Ia merupakan penyediaan bahan literatur dan pencarian kes termasuk undang-undang, laporan, jurnal, buku undang-undang dan kertas kerja seminar. Koleksi ini dikendalikan oleh staf perpustakaan yang berkebolehan yang juga menawarkan perkhidmatan seperti kesusasteraan dan pencarian kes. Seterusnya, saya akan rungkai mengenai perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan yang telah disediakan oleh Perpustakaan Dar Al-Hikmah. Yang pertama adalah facility booking, iaitu tempahan kemudahan. Pegawai UIAM dan pelajar boleh menggunakan ruangan ini. Terdapat auditorium sebanyak 150 kerusi untuk kegunaan pegawai sahaja, bilik serbaguna iaitu sebanyak 40 kerusi untuk kegunaan pegawai juga. Terdapat juga bilik viewing room A dan D yang terdapat 30 kerusi dan 32 kerusi boleh digunakan untuk setiap pelajar. Terdapat juga 4 makmal komputer iaitu makmal komputer Uthman, Ali, Umar dan Abu Bakar untuk kegunaan perpustakaan juga. Yang kedua, terdapat juga kaunter perpustakaan. Terdapat kaunter multimedia dan kaunter koleksi khas pada tingkat 4. Kaunter nasihat pembaca juga disediakan oleh pegawai pada tingkat 1 dan 2. Terdapat juga kaunter bagi koleksi undang-undang pada tingkat 1 untuk memudahkan pelajar mencari bahan rujukan. Seterusnya, untuk ruangan membaca. Terdapat ruangan membaca seperti bilik Carol, bilik penyelidikan dan bilik perbincangan. Yang pertama adalah bilik Carol. Bagi pelajar pasca siswazah sahaja, terdapat 2 bahagian antara sebulan dan 3 jam untuk tempoh kegunaan mereka. Pinjaman hanya boleh dilanjutkan sekiranya ruangan ini tidak ditempah oleh orang lain. Seterusnya, bilik penyelidikan. Untuk kegunaan kaki tangan sahaja. Tempahan adalah terhad sepanjang penyelidikan dilakukan. Yang ketiga adalah bilik perbincangan. Ia merupakan kegunaan pelajar antara 3 sehingga 6 orang ataupun 16 orang bergantung pada saiz bilik yang digunakan. Peminjaman bilik adalah selama 3 jam sahaja. Yang keempat adalah kemudahan makmal komputer. Terdapat makmal komputer pada tingkat 2 dan 3. Makmal ini adalah dihaskan bagi kelas pendidikan pengguna yang dijalankan oleh pihak perpustakaan sahaja. Terdapat juga stesen internet, iaitu komputer berkemampuan internet juga tersedia di tingkat 1, 3 dan 4. Penggunaannya adalah 2 jam sehari untuk penggunaan akademik sahaja. Terdapat juga OPEC untuk mencari buku atau sumber maklumat pelanggan menggunakan katalog akses awam dalam talian iaitu OPEC. Terdapat juga kemudahan tanpa wayar. Penggunaan komputer riba, notebook peribadi di perpustakaan difasilitasi oleh rangkaian tanpa wayar. Seterusnya, yang kelima adalah self-service mesin iaitu mesin layan diri. Ia disediakan oleh pelanggan untuk pinjam dan kemaskini buku mereka. Mesin ini ada pada tingkat 2. Seterusnya, ruangan buku-buku manual disediakan bagi pengguna berkeperluan khas, terletak di luar perpustakaan dan berfungsi sepanjang 24 jam. Mesin buku-buku pintar juga disediakan bagi pelanggan yang memulangkan buku yang dipinjam tanpa kaki tangan kaunter. Terdapat di tingkat 2. Mesin ini mengemaskini rekod peminjaman secara automatik apabila pengguna mengembalikan buku.
Seterusnya, terdapat juga kemudahan lain yang disediakan, iaitu mesin pencetakan. Mesin cetak fotokopi layan diri terdapat di setiap tingkat perpustakaan. Perkhidmatan fotokopi yang dikendalikan oleh operator tersedia di tingkat 1. Seterusnya, terdapat juga ruang pengguna kurang upaya, iaitu orang khas. Perpustakaan ini telah menyediakan ruang untuk pengguna dengan orang kurang upaya khas di tingkat pintu masuk, iaitu tingkat 2. Ruangan ini dibuka untuk pengguna yang kurang upaya iaitu khas pada setiap hari. Pelbagai kemudahan yang disediakan iaitu komputer dan LCD, OPEC, set TV, set tafsir Al-Quran, kaunter multimedia, bilik kerel dan juga tandas. Seterusnya, bantuan boleh dirujuk daripada kaki tangan di meja penasihat pembaca dan kaunter edaran, bantuan subjek, kemahiran maklumat, pencarian pangkalan data dan perkhidmatan rujukan. Seterusnya, yang ke-8 adalah Learning Common Area iaitu pembelajaran kawasan bersama. Perpustakaan telah mewujudkan kawasan yang disebut Learning Common Area untuk pelajar bertemu dan berbincang. Learning Common Area ini boleh didapati pada tingkat 1, 2 dan 3 di perpustakaan. Kawasan kajian ini dengan cepat menjadi perhatian pelanggan di perpustakaan. Seterusnya, terdapat juga perkhidmatan dalam penerbitan perpustakaan. Terdapat 4 perkhidmatan, antaranya adalah tinjauan kepuasan pelanggan. Tinjauan ini adalah salah satu petunjuk prestasi utama perpustakaan dan laporan ini membentangkan hasil kajian. Tinjauan ini dilakukan pada setiap tahun bagi menaik taraf sistem perpustakaan. Seterusnya yang kedua adalah buletin perpustakaan. Ia disediakan bagi pihak perpustakaan untuk memberi pendedahan akhbar, harian atau buletin perpustakaan. Seterusnya yang ketiga adalah e-buletin perpustakaan. E-buletin ini adalah untuk memberi maklumat dan info-info baharu mengenai sistem yang dikemaskini oleh pegawai perpustakaan. Seterusnya, laporan tahunan perpustakaan. Laporan ini dikemaskini setiap tahun bagi menambah baik dan memantapkan perkhidmatan kaki tangan pegawai perpustakaan. Seterusnya, saya teruskan dengan perbezaan perpustakaan yang telah saya lawati dengan perbezaan perpustakaan UKM. Okey, antara perbezaan yang pertama adalah perpustakaan Dar Al-Hikmah yang agak kecil iaitu 4 tingkat sahaja. Namun, perpustakaan Tun Sri Lanang mempunyai 6 tingkat. Yang kedua, terdapat tiada tempat makanan ataupun kafeteria di perpustakaan Dar Al-Hikmah. Yang terdapat hanyalah vending machine atau kita panggil seperti mesin gedegang. Yang kedua, terdapat bookworm cafe di perpustakaan Tun Sri Lanang. Yang ketiga, kelemahan rangkaian Wi-Fi pada tingkat 1 atau pada setengah tempat di Dar Al-Hikmah. Namun di Tun Sri Lanang, rangkaian Wi-Fi masih boleh digunakan pada setiap tingkat. Tiada loker disediakan untuk disewa oleh Dar Al-Hikmah, manakala terdapat 800 loker disediakan untuk disewa dengan harga RM3 sebulan oleh Perpustakaan Tun Sri Lanang. Tidak terdapat surau di Dar Al-Hikmah kerana ia berdekatan dengan masjid, manakala terdapat surau pada tingkat 3 bagi kemudahan pelajar untuk solat di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Seterusnya, di Perpustakaan Dar Al-Hikmah tiada perkhidmatan pinjaman buku secara drive-thru bagi pelajar, namun di Perpustakaan Tun Sri Lanang, perkhidmatan peminjaman buku secara drive-thru disediakan bagi kemudahan pelajar dan perlu meminta atau menempah buku tersebut. Terdapat juga ruangan bilik perbincangan yang sedikit oleh Dar Al-Hikmah, namun terdapat ruangan atau bilik perbincangan yang pelbagai pada setiap tingkat di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Di Perpustakaan Dar Al-Hikmah, tiada ruangan 24 jam disediakan. Tetapi pada Perpustakaan Tun Sri Lanang, terdapat ruangan 24 jam disediakan pada tingkat 4 perpustakaan. Kemudahan laluan bagi pelajar kurang upaya untuk menggunakan kerusi roda disediakan di Perpustakaan Dar Al-Hikmah. Tetapi, tiada kemudahan laluan bagi pelajar kurang upaya untuk mereka menggunakan kerusi roda di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Seterusnya, terdapat kawasan parking kereta yang tidak disediakan oleh Perpustakaan Dar Al-Hikmah. Manakala di Perpustakaan Tun Sri Lanang,
Terdapat kawasan parking kereta yang disediakan di hadapan perpustakaan dan kawasan sekitarnya. Saya teruskan dengan cadangan dan penambahbaikan. Terdapat 10 cadangan yang saya ingin kemukakan. Antaranya yang pertama adalah menambah baik perkhidmatan yang sedia ada untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelajar. Menambah baik rujukan sedia ada dan rujukan baharu. Ketiga, mewujudkan sumber makanan seperti kefir bagi memudahkan pelajar mendapatkannya di perpustakaan. Yang keempat, mengadakan program kenali perpustakaan supaya pelajar mendapat panduan yang baik dalam penyelidikan. Yang kelima, menambah mesin peminjaman dan pemulangan buku layan diri pada setiap aras untuk kemudahan yang cepat dan pantas. Seterusnya adalah menyediakan mesin air mineral di setiap aras bagi memudahkan pelajar mendapat bekalan minuman secara percuma. Seterusnya, menaik taraf sistem penyelidikan yang sedia ada bagi memaksimumkan penggunaannya kepada pelajar. Yang ke-8, mempertingkatkan lagi pembangunan prasarana dan memperkukuhkan lagi infrastruktur perpustakaan. Yang ke-9 adalah memastikan perpustakaan yang teratur dan memberikan tumpuan dan fokus yang maksimum kepada para pelajar. Yang terakhir adalah mewujudkan laluan bagi pelajar atau kaki tangan yang kurang upaya untuk mereka menggunakan kerusi roda dan mudah bergerak di perpustakaan. Yang terakhir, saya akan teruskan dengan rumusan yang saya dapat simpulkan daripada lawatan ke perpustakaan Dar Al-Hikmah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang pertama, antara rumusannya adalah lawatan ke perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu Dar Al-Hikmah telah memberikan pendedahan ilmu dan pengetahuan yang menarik mengenai penggunaan perpustakaan. Kita mestilah mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan supaya boleh mendisiplinkan diri dalam penggunaannya. Menggunakan perkhidmatan yang disediakan dengan baik dan cermat agar tidak berlaku sebarang kerugian dan kemusnahan ke atasnya. Seterusnya, kita hendaklah menjaga kebersihan dan persekitaran yang teratur supaya kebersihan perpustakaan bersih dan selamat untuk digunakan. Yang kelima, perlulah menyediakan kefir ataupun tempat makanan supaya pelajar dapat memudahkan pelajar untuk membeli makanan dan menjaga kebersihan serta makan pada ruangan yang telah disediakan. Keenam, kebersihan surau haruslah dijaga bersama agar dapat melakukan ibadah dengan selesa dan sempurna. Ketujuh, pelajar kurang upaya haruslah diberikan bantuan atau keutamaan supaya mereka tidak diabaikan dalam bidang penyelidikan di perpustakaan. Pegawai dan kaki tangan juga haruslah cakna dan sentiasa mengemaskini keperluan bagi memudahkan proses akademik kepada setiap pelajar. Seterusnya, pihak universiti juga mestilah memantau dari masa ke masa terhadap perpustakaan yang menjadi sumber utama penyelidikan bagi mereka. Yang terakhir adalah setiap pelajar haruslah bersama dan bersatu dalam memudahkan pencarian dan penyelidikan sewaktu pembelajaran di perpustakaan. Dan itu sajalah pembincangan daripada saya. Sekian, terima kasih.